Okay. So dari segi agama tadi saya cakap, okay, so Melaka ini menjadi pusat agama Islam. Jadi dia boleh menyebarkan agama Islam ke tempat-tempat taklukannya, naungannya, semua tu. Kalau dia kahwin pun, dia punya puteri tu kahwin dia pun kena masuk Islam. Okey? Jadi akan mempengaruhilah pengaruh yang kuat. Okey. Itu dari segi kepentingan. Okey. Bagaimana pentadbiran empire ini? Siapa yang tolong dia handle tempat yang besar-besar macam ni kalau dia menjajah 10 tempat? Kalau naungannya ada 20 negara nak menjadi naungan, siapa yang tolong handle? Okey. So kalau pentadbiran pusat di Melaka sendiri, Melaka pusat, raja akan dibantu oleh pembesar. Okey. Raja ni dia ada 4 pembesar, 4 sistem 4 lipatan, ada 4 orang kuat. Okey. Tempat raja bersemayam adalah pusat pemerintahan. Okey. Kalau kawasan naungan okey, merupakan kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan menghantar ukti. Jadi diketuai pemerintah negeri berkenaan dan dibantu oleh pembesar tempatan. Ya, pemerintah negeri, contohnya dia punya raja sendiri, okey, memang diketuai oleh rajanya sendiri tapi dibantu oleh pembesar tempatan. Maksudnya Melaka, Sultan Melaka dia akan hantar pembesar tempatan untuk membantu. Okey, kalau kawasan jajahan, kawasan taklukan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Ya, contohnya dia akan bagi anak pertama, okey, you pergi negara ini, anak kedua you pergi sana, anak ketiga pergi sana, ataupun siapa-siapa yang dia rasa sesuai. Okey, jadi settle lah masalah dia. Dia apa tu? Dia punya empire besar mana pun ada orang tolonglah. Okey, so ini adalah berkenaan dengan empire. Empire sahaja sudah ini. Okey, cara membentuk empire, kepentingan empire dan bagaimana cara pentadbirannya. Okey, boleh? Ada masalah? Ada. Okey, ini baru first. Kalau ada masalah bagi tahu Okey, ini baru first. Okey, kita pergi masuk yang kedua. Pusat penyebaran agama Islam. Okey. Jadi bagaimana cara penyebaran agama Islam? Okey, mula-mula raja sendiri itu mesti diislamkan dulu. Rajanya mesti masuk Islam. Contohnya, Peislaman Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 diikuti oleh pembesar dan rakyatnya. Okey, so kalau rajanya sudah masuk Islam, pembesarnya nanti akan ikut. Lepas tu family pembesar tu akan ikut. Lepas tu sampailah rakyat. Okay. Sultan Muzaffar Shah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Dari segi melalui perkahwinan pula. Perkahwinan pun boleh menyebarkan Islam macam tadi saya cakap. Okay. Kalau Sultan Mansur Shah ini berkahwin dengan putera, ini puteri. Puteri Sultan Mansur Shah dia sendiri mesti Islam. Lepas tu dia kahwin dengan anak raja di Siak. So anak raja itu dia pun kena masuk Islam juga. So ini adalah cara penyebaran Islam. Okay, dari segi perdagangan. Okay, Melaka ini adalah satu pusat perdagangan. Jadi semua pedagang dari seluruh dunia ini mereka semua akan berlabuh, ya, berhenti di pelabuhan Melaka. Jadi tersebar melalui pedagang Arab, India, Cina. Sebab ini adalah 3 golongan pedagang yang utama dulu. Okay. Yang mempunyai sifat mubali untuk menyebarkan Islam. Okay. Mereka turut menyebarkan Islam ke Brunei, Filipina dan Kepulauan Indonesia. Ya, dari segi perdagangan. Okay. Perluasan kuasa. Perluasan kuasa ini ialah jajahan. Negeri naungan dan jajahan ini akan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Okey, ini senanglah perluasan kuasa. Okey, yang ni peranan ulama dan mubalik. Ajaran tasawuf dan sufi
dikembangkan oleh ulama dari Timur Tengah dan India. Okay, seperti Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Okay, dua orang ini adalah ulama dari Timur Tengah sebelah sana. Lepas tu mereka membawa macam mana mereka mengajarlah, mereka akan pergi ke tempat-tempat yang belum ada Islam ni, belum ada ajaran Islam, mereka akan mengajar, memperkembangkan. Okay, Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Indragiri berkaitan dengan agama Islam. So ini Alauddin ni dia hantar ulama pergi tempat-tempat negeri-negeri naungan ataupun negeri jajahan supaya boleh belajar agama Islam. Okay, so ini peranan ulama dan juga mubalik Islam. Okay, ya. Mereka sama ada dihantar oleh raja atau sultan ataupun yang daripada Arab. Ya, daripada Arab mereka datang ke sini untuk menyebarkan Islam. Okay, so ini ialah cara penyebaran. 1, 2, 3, 4, 5 cara. Okay, kesan. Kesan penyebaran agama Islam ini, okay, tumpuan ulama. Maksudnya Melaka akan menjadi tumpuan ulama dan juga pendakwah Islam. Sebab Melaka ini dia mengalu-alukan ulama, mubali, pendakwah Islam ini datang ke Melaka. Okay, jadi Melaka menjadi tumpuan ulama. Okay, Sultan menjadi penaung kegiatan dakwah dan perbincangan kitab seperti Darul Manzum. So Sultan sendirilah yang akan menjadi contohnya kalau mereka nak buat ceramah ke, taklimat ke, belajar tentang perbincangan kitab-kitab semua ini, okay, Sultan menjadi penaung. Penaung ialah organizer, macam itulah dia yang organize. Okay. Tempat pembelajaran. Okay. Di mana tempat membelajar ni? Okay. Mereka telah membuat madrasah, masjid, surau menjadi tempat belajar ilmu tasawuf dan Al-Quran semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okay. Tempat belajar pun ada. Raja Sultan pun mengalu-alukan. Okay. Persuratan. Persuratan ialah buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam. Okay. Saduran karya sastra dari Arab dan Parsi. Buku-buku dari Arab dan Parsi. Contohnya Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Ini adalah contoh buku-buku. Okay. Perkembangan tulisan Jawi dalam bahasa Melayu. So, tulisan Jawi pun telah dibawa masuk ke sini. Okay. Perkembangan tulisan Jawi dan juga bahasa Melayu. Okay. Pemerintahan dan pentadbiran. Okay. Di Melaka, okay, pemerintahan agama Islam ada macam mana agama Islam. Okay. Mereka menggunakan hukum-hukum agama Islam dalam pemerintahan dan pentadbiran. Contohnya, Undang-Undang Islam terkandung dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ya, so secara macam mana secara automatik atau apa, memang Undang-Undang Islam memang ada dia selip dalam Hukum Kanun Melaka. Okay, dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Orang ulama ini memang penting dalam pentadbiran. Okay, ulama penting juga. Jawatan mufti dan kadi diwujudkan. Mufti dan kadi diwujudkan. So ini orang-orang yang membantu. Mana sudah? Sampai mana? Perdagangan. No. Di sini. Okay. So jawatan mufti dan kadi ini jawatan diwujudkan untuk melicinkan urusan agama Islam. Okay. Ini ialah peranannya untuk melicinkan urusan agama Islam. Alright. Okay. Kita sudah habis yang kedua. Okay, sampai sini okay? Okay. Ya, ini tentang agama Islam.
Yang ketiga, kita boleh sampai 3 saja. Okay, 4, 5 nanti kita sambung. Okay, yang ketiga, pusat perdagangan. Okay, so Melaka ini dia gemilang ya sebagai pusat perdagangan sebab kedudukannya yang strategik. Okay, terletak di laluan perdagangan antara India dengan China. Kedudukannya strategik di Selat Melaka. Saya harap kamu semua tahulah dia punya tempat dia. Ini dalam buku teks ada. Buku teks ada. Tengok Melaka di sini, Melaka di sini. Nampak titiknya Melaka? Dia menjadi tempat laluan. Ini India. Ini ialah India. China di sebelah sini. So orang India ini ataupun orang Arab, kalau dia nak pergi ke China, dia mesti lalu daripada sini, masuk ke sini. Melaka ini Selat Melaka. Masuk sini, lepas tu baru dia pusing pergi atas ataupun dia pergi ke bawah, Pulau Jawa. Semua tempat ni. So ini adalah tempat persinggahan ataupun laluan perdagangan utama. Dia mesti lalu sini. Okay, kalau dia jumpa dengan tiupan angin monsun, dia kena stop kat sini. 3-4 bulan macam tu. Baru dia boleh bergerak. Okay? Faham? Okay. Alright. Kedudukan laluan antara India China. Yang kedua, pusat pengumpulan dan penyebaran pelbagai barangan. So Melaka ini banyaklah tempat banyak barangan yang dia telah yang dijual di sini. Okay, dan orang ramai boleh membeli banyak barangan daripada tempat lain. Sebab orang semua berniaga di sana pun membeli di sana. Okay, barang yang dikumpul dan diedarkan seperti timah, emas, hasil hutan dan rempah ratus. Barang diperoleh daripada negeri naungan, kawasan jajahan dan kawasan sekitar alam Melayu. So semua barang yang dia dijual di Melaka tu adalah dapat daripada negeri naungan. Ya, negeri naungan contohnya negeri A. Kalau dia ada banyak emas, dia mengeluarkan emas. So dia kena hantar emas untuk dijual di Melaka. Macam itulah. Okay. Barang luar yang dibawa masuk seperti penang emas. Penang emas ini dari China. Barang luar dibawa masuk. Okay. Kain pelikat, batu telima, tembikar, bahan makanan yang tak ada di tanah Melayu. Ya, daripada tempat lain. Jadi ada juga barang yang dibawa masuk untuk jual di sini. So dia sebagai pusat mengumpul dan mengedar seberbagai barangan. Okay. Lepas tu, dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Okay. Pedagang dari Arab, Cina, Gujarat, Jawa, Pasai. Pedagang Pasai dan Jawa adalah pedagang paling ramai dari alam Melayu. Pedagang asing dari Brunei, Parsi, Beku, Turki, Mesir, Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja, Campak, Annam. Tengok banyak pedagang. So Melaka ini menjadi kawasan yang paling suka dikunjungi oleh pedagang dari luar dan dalam kerajaan alam Melayu. Okay, pusat perkapalan. Okay, di Melaka sini, Melaka ini mereka boleh membuat kapal, membina kapal sendiri. Daripada kapal kecil sampai kapal besar. Kapal kecil contohnya sampan, kakap, kurak, perahu, balang. Ini semua kita tak benar dengar. Kan? Sekarang mungkin tak ada lah. Dulu mungkin ada. Dulu ada. Sekarang tak ada sudah. Okay. Kapal besar seperti Jong dan Bahtera. Okay. So Melaka ini sebagai pusat perkapalan. Alright. So pusat perdagangan. Okay. Macam mana? Okey ke? Okey. Siapa yang menjawab tu? Saya. Okey ya? Alright. Okay. Jadi saya akan sambung minggu depan. Kita ada lagi pengurusan ini. Ini pengurusan hubungan luar ada ni lagi. Okay. Lepas tu minggu depan kalau kita sudah siap semua bincang ini, baru saya akan bagi latihan lah. Okay ya?
So kalau rajin bacalah buku teks ataupun bacalah nota. Saya sudah hantar dalam grup. Okey ah? Okay, so saya stop kat sini untuk sejarah. Okay, bye-bye Rashmika. Bye-bye. Saya stop kat sini, lepas tu saya kena pause ke, kena stop.